Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman daiman. Kharastu nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamut walja'tu dhahri fi hifdhikal hayyil qayyum wa asbahtu amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuramu wa la yudamu wa la yastabahu wa fi dhimmatihi wa dhamanihi alladhi la yaghfiru dhamana 'abdihi wastamsaktu bil urwatil wuthqa rabbi wa rabbi kulli syai' wa rabbis samawati wal ard la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Tawakkaltu 'ala Allah wa i'tasamtu billah wa fawwadtu amri ila Allah. Ni'mal qadirullah fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa damulkihi wa midada kalimatihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakah ni. Pagi Jumaat ni
Satu, kita masuk subuh lambat. Subuh tu dah lambat kan. Yang keduanya, kita buat baca surah Sajadah dan surah Insan. Jadi dia ambil masa sikit. Jadi itu yang kita start pun lambat sikit tu. Ala kulli hal, tak apalah, insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad. Yang pentingnya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad istiqamah dengan usratuna kita. Oh, mulahaf daripada Langkawi. Oh, pergi honeymoon ya. Insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Siti Fatimah Kasal, Lisa HQ, Aizat Hazaha, Nizan, Hasnah Kasim, Nur Hanum Syafi'i, Suhaimi Ismail, Radhiah Ismail, Zalizah Daud, Sarah Maktaha, Abdul Muttalib, Aish Humaira, Nurul Fatini, Wahita, KH Abdul Ali, Zabariah Muhammad Yusof, Tuan Atikah Khalid, Muhammad Amsyar Abdul Muttalib, Hawa Karim, dan semua sahabat-sahabat usratuna yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Seperti biasa, kita akan pada pagi Jumaat kita akan berselawat 10 kali dan kita akan sama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, salli ala sayyidina Muhammad. Kita pada pagi ini kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama. Bahrul Mazi jilid yang pertama. Kita masih berada pada masalah yang ke-11. Masalah yang ke-11, hadis amal dengan niat. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis amal dengan niat. Alhamdulillah tuan-tuan, jadikan amalan kita kalau boleh setiap hari kita nak baca surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Kahfi, ayat 1 hingga 10 ni. Sebab Nabi SAW menceritakan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihannya ialah Allah akan jauhkan kita daripada fitnah Dajjal.
Kita berada pada akhir zaman, salli ala sayyidina Muhammad, akhir zaman, salli ala sayyidina Muhammad, dan pada waktu akhir zaman ni, salli ala sayyidina Muhammad, antara fitnah yang terbesar yang akan berlaku ialah fitnah Dajjal. Nabi SAW suruh kita, salli ala sayyidina Muhammad, perbanyakkan membaca 10 ayat yang terawal daripada surah Al-Kahfi ini, insya-Allah. Sahlan semua sahabat-sahabat, insya-Allah. Dan waktu mana nak baca tu, pilihlah pada waktu mana sekalipun untuk kita baca. Cuma waktu kami pergi ziarah Syekh Zainul Asri hari ini, sallallahu alaihi Muhammad, dan Syekh mencadangkan kepada kita untuk kita baca selepas daripada waktu asar. Lepas mayang asar, waktu tu kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 tu dengan dua amalan yang lain. Dua amalan tambahan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan kepada kita untuk baca Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim ala karimil ab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Yang keduanya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang tadi selawat tadi ni, yang karimil abai wal ummahat tu 10 kali, dan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim tu baca 7 kali. Kemudian baca 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi, yang tu jadikan amalan pada setiap hari, insya-Allah. Baik. Masalah ke-11, hadis amal dengan niat. Tuan-tuan yang menggunakan buku kitab Baharul Mazi cetakan Allahumma salli ala Al-Hidayah ni, boleh terus buka pada muka surat ke-12. Salli ala sayyidina Muhammad. Kata-kata Imam Al-Muhaddithin Muhammad bin Al-Bukhari, Muhammad Al-Bukhari dan Muslim, dan Abu Isa At-Tirmizi dan lainnya dalam kitab-kitab sahihnya. An Umar bin Al-Khattab yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, ni satu hadis. Innamal a'malu binniyat. Siapa hafal hadis ni? Jangan kat tangan. Siapa hafal innamal a'malu binniyat? Budak-budak tak payahlah. Makcik-makcik siapa hafal dah? Hafal? Pakcik-pakcik siapa hafal dah? Hafal biar pendek. Bagi ada hadis yang kita hafal. Bagi ada hadis yang kita hafal. Nabi SAW sebut, Man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha, ba'athahu Allah yaumul qiyamah minal fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafaz daripada kalangan umatku 40 hadis daripada urusan agama, sallallahu alaihi Muhammad, maka dia nanti akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah di kalangan fuqaha dan ulama, walaupun dia bukan fuqaha, walaupun dia bukan ulama, sallallahu alaihi Muhammad, tapi bangkit dia yaumul qiyamah, geng-geng dia semua sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi, orang tu faqih, orang alim belaka, ulama belaka, walaupun dia bukan daripada kalangan depa waktu hidup kat dunia dulu ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada lagi riwayat yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad kata dia akan diberi pilih mana-mana pintu syurga yang dia suka. Tu orang yang menghafaz. Man hafadha tu boleh dengan dua maksud. Yang pertama, dia hafaz. Lepas tu antara ulama yang Allahumma salli ala sayyidina cuba nak mempermudahkan urusan kita untuk menghafal hadis ni, antaranya ialah Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala. Imam Jalaluddin As-Suyuti dia buat macam mana? Dia pendek-pendekkan hadis-hadis Nabi SAW tu supaya mudah dihafaz. Innamal a'malu binniyat. Hadis tu panjang. Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yakiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala Rasulullah SAW. Panjang, tapi ambil sikit kan. Innamal a'malu binniyat. Sikit. Ini belajar hafal hari ni. Yang tak hafal lagi, belajar hafal hari ni. Hari ni. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal Allah kira berdasarkan kepada niat-niatnya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata dia, telah aku dengar kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya,
hanya sahnya segala amal itu dengan niat. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bermula maknanya begini, bahwasanya segala amal itu dikira dan dipakai apabila ia dengan niat, dan tiada dikira apabila tiada dengan niat. Setiap amalan tu, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muslim, amalan kita ni Allah hanya kira bila ada niat. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, kalau dia nak buat kebaikan, Allahumma salli alaihi wasallam, tapi tak ada niat untuk kebaikan tu, maka tak kira sebagai kebaikan untuk dia. Jadi tak ada apa-apalah. Inilah yang membezakan di antara Allahumma salli ala Muhammad adat dengan ibadat. Dalam setiap urusan kehidupan kita ni, nak buat apa pun biar bagi jadi pahala. Buat apa pun dalam hidup kita ni, biar buat semua bagi jadi pahala. Nak bagi dia jadi pahala, dia kena pastikan dia jadi ibadat. Ibadat jadi pahala. Kalau adat jadi pahala. Adat jadi benda biasa. Mandi pagi tadi. Siapa mandi pagi tadi? Siapa tak mandi lagi? Abang mandi tak pagi tadi? Mandi macam ni. Celup-celup. Sampai Ramli kan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Ala wassalam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Semua sahabat-sahabat hari ni mandi tak lagi? Mandi, salli ala Sayyidina Muhammad, boleh jadi adat, boleh jadi ibadat. Macam mana mandi yang ibadat tu? Bila dia mandi tu kerana Allah. Dia mandi tu dengan harap kesegaran tubuh badan dia, untuk dia beribadat, memudahkan dia untuk ibadat. Nabi SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. An-nadhafah minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dia buat tu semua dengan perintah daripada Allah untuk bersihkan tubuh badannya, maka dia jadi pahala. Tu ubah adat menjadi ibadat. Ada orang dia biasa mandi pagi-pagi, mandi je. Tapi ada orang mandi dengan mandi kerana Allah. Selagi nak makan breakfast, makan pun kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nak buat ibadat, nak buat apa pun semua kerana Allah. Kerana Allah ni, sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi ibadat. Bila jadi ibadat, dia jadi pahala. Macam mana kita nak convert orang pergi kerja? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang pergi kerja, salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana dia pergi kerja, nak pastikan setiap kerja yang dia buat tu jadi ibadat belaka, dengan dia niat perbuatan itu kerana ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masalah yang kedua, masalah ke-12, luas dan bicara hadis ini. Sebagai yang kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya telah ijma' sekalian orang Islam atas besar dan luas tempat bicara hadis ini dan banyak sekali faedahnya. Allahumma salli ala Sayyidina. Imam Nawawi kata apa? Ijma' sekalian orang Islam. Pakat-pakat setuju belaka orang Islam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Atas luas sungguh pembicaraan hadis ni. Dia bukan takat satu benda je. Paling tidak dia bagi pada dua benda. Perbincangan hadis ni paling kurang dia bahagi pada dua perbincangan. Yang pertama, perbincangan mengenai ibadah khususiyah. Ibadat-ibadat khusus. Sahnya ibadat khusus apabila disertakan dengan niat. Sembahyang tak ada niat, tak sah dia. Puasa tak ada niat, tak sah dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa yang tak makan pagi ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Saja tak mau makan, hari ni saqi tak mau makan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia niat puasa, dia dapat pahala puasa. Tapi dia tak niat. Dia tak niat nak puasa, maka dapat tak pahala puasa kan? Tak dapat lah. Jadi ibadat yang tidak diserta ibadat khususiyah, ibadat khusus, ibadat-ibadat yang telah ditentukan kepada dia tak disertakan dengan niat, maka tak. Yang kedua, dia panggil amal-amal kehidupan dia yang disertakan dengan niat. Yang tadi kita cerita, ubah adat menjadi ibadat. Paling kurang dua benda ni. Tapi sangat luas perbincangan dia yang disebut sebagai hadis ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Syafi'i dan lain-lain dan orang-orang lain ialah 1/3 daripada Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, hadis ini mencakupi 1/3 daripada Islam, sebab Islam ni dia bagi 3.
Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, i'tiqad fi qalbi. Ni. I'tiqad. Nah, dalam urusan ibadat dia, dalam urusan keagamaan dia, dia mesti bagi 3. Yang pertama, hati dia, urusan hati dia. Yang keduanya, perbuatan dia. Yang ketiganya, lafaznya. Jadi dalam agama ni terbagi 3. Tolong buka ikon ni, pandai. 3 salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, apa yang ada dalam hati dia. Yang kedua, perbuatan dia. Yang ketiga, lisan dia. Jadi itu yang sebut sebagai 1/3 daripada Islam. Dan kata Asy-Syafi'i lagi, masuk ia di dalam 70 bab daripada fiqh. Dan kata orang lain ialah serubu'. Tadi tu serubu', baca serubu tu apalah. Tak mau kipas, serubu'. Rubu' ni 1/4. 1/4 rubu'. Salli ala sayyidina Muhammad. 1/4 daripada Islam. Salli ala sayyidina Muhammad. Tu kata-kata ulama tentang luasnya perbincangan mengenai hadis ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Siti Fatimah, Maimunah, Alina Iman, Masita Ahmad, Khalijah Hashim, Nurlida, betul, Mulhaf. Salli ala sayyidina Muhammad. Ida Hayati, Haslina Kasim, urusan hati, betul. Fadilah Syafi'i, salli ala sayyidina Muhammad. Nur Aini, salli ala sayyidina Muhammad. Azliza, Azlina Ahmad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus 13, masalah amal apakah yang kita datangkan? Persoalannya, amal apa yang kita datangkan ini? Nak bincang apa ni? Amal apa sebenarnya ni? Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Sekalian amal mahulah dengan niat. Setiap amal yang kita nak buat ni mesti kita sertakan dengan niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana dengan sepotong hadis ini, kerana dengan sepotong hadis di dalam masalah 11 itulah. Apa dia masalah 11 tu? Tu hadis amal dengan niat tadi ni. Innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Baca sekali. Innamal a'malu bin niat. Lagi sekali. Innamal a'malu bin niat. Lagi sekali. Innamal a'malu bin niat. Tu nak pergi dihafal tu. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Itulah dalil di atas bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan tayamum melainkan dengan niat. Dan begitu juga sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan i'tikaf dan sekalian ibadat, dan semuanya itu hendaklah dengan niat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi hadis di atas itu menjadi dalil bahawa setiap perbuatan-perbuatan kita mesti kita sertakan dengan niat. Ada amalan pada setiap perbuatan dia kena sertakan dengan niat. Nak semayang, setiap semayang mesti sertakan dengan niat. Nanti kita akan bincang bab tu. Nak niatnya waktu mana waktu semayang ni? Waktu kita sebelum semayang usolli tu dikira sebagai niat ke tak lagi? Waktu angkat tangan tu niat ke? Waktu angkat tangan ke? Tang mana ke? Lafaz tani ke? Yang tu kita akan bincang dalam bab semayang nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Puasa pun sama. Puasa pun setiap kali nak puasa mesti ada niat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Zakat setiap kali zakat mesti ada niat dia. Waktu haji tu waktu mana dalam tempoh haji tu nak kena. Tapi ada amalan-amalan ni yang kita kena niat sekali je kerana Allah juga. Apa dia? Sebagai contohnya nak pergi kerja. Waktu mula-mula kerja hari tu ni, niat nak pergi kerja tu kerana Allah. Jadi tak payahlah dia ulang pada setiap kali pergi kerja, aku pergi kerja ni kerana Allah, aku pergi kerja ni kerana Allah. Tapi kalau dia boleh buat macam tu yang paling baik tu. Ada beza tak di antara amalan yang kita buat ni, tak ada niat kerana Allah dan ada niat kerana Allah? Ada. Dia akan dua benda. Yang pertama, perbuatan kita itu mesti jadi kebaikan. Pasal kita niat nak buat kerana Allah. Yang kedua, dia akan mendapat bimbingan daripada Allah waktu dia melakukan kerja tersebut. Ni makcik-makcik yang duduk depan saya ni. Ada yang pencen nurse. Ada yang pencen cikgu. Ada yang pencen apa?
Ha? Bank. Bank dah pencen lah. Pencen kan? Pencen sendiri. Ada yang macam-macam lah. Salih Azhar Muhammad. Bila pencen tu? Dah pencen lama dah. 5-6 tahun dah pencen. Maksudnya kerja dulu ni dekat berapa tahun kerja? Kerja tahun berapa tahun kerja? Berapa tahun? Roughly lah berapa tahun kerja? 25 tahun. 20 tahun. 20 tahun, 25 tahun. Boleh bayang tak selama 20, 25 tahun tu kita kerja dulu ni tak pernah niat kerana Allah. Subhanallah. Ada orang hari ni kerja ni, Salih Alaihi Muhammad. Hari ni dapat kerja, Allahumma salli alaihi Muhammad. Dapat kerja tu, ya Allah, aku nak pergi kerja ni aku nak dapat, nak minta kerja ni kerana Allah. Aku dapat kerja ni pun kerana Allah. Aku nak pergi kerja ni pun kerana Allah. Subhanallah. Maka sepanjang dia kerja tu, pahala kat dia. Dan subhanallah, dalam hidup, waktu dia pergi, dia niat kerja kerana Allah, dia nak mencuri tak? Dia nak menipu orang tak? Macam mana dia nak buat urusan ibadat, dalam masa yang sama dia nak selit buat kemaksiatan? Betul kan? Salih Alaihi Muhammad. Kita waktu semayang, tengah semayang, ada tak waktu semayang? Bukan cerita semayang benda haram, benda halal pun tak boleh nak buat. Sebab tu dia takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Benda yang halal tak boleh nak buat. Makan tak boleh buat. Salih Alaihi Muhammad. Apatah lagi benda haram. Maka tak buat. Pasal apa? Pasal aku buat ni kerana Allah. Kita Salih Alaihi Muhammad pergi kerja niat kerana Allah tapi rasuah. Kerja niat kerana Allah tapi menipu. Niat kerana Allah tipu. Apa ni, Salih Alaihi Muhammad masuk kerja tak betul, panckat tak betul, tipu lagu ni, ambil duit tu, ambil benda ni, ambil yang tu, ambil yang ni. Tak betul tu. Dia niat perbuatan tu kerana Allah, maka dia akan menghalang dia daripada melakukan benda-benda yang tak patut dia buat waktu dia bekerja. Yang keduanya, urusan-urusan dia waktu dia buat kerja tu semua dalam bimbingan Allah. Allah akan bimbing dia untuk jadi kebaikan. Rezeki dia dapat rezeki yang berkat. Dan Salih Alaihi Muhammad. Itu nombor satu. Nombor dua, kahwin. Panjang tarik kahwin tu. Kahwin. Ada makcik kahwin dah 30, 40 tahun. 50 tahun pun ada, tak ada orang. Tapi ada orang tu. Kalau umur dah 70 tahun kahwin, umur 20 tahun, dah 50 tahun kahwin. Ada yang paklong pun tak ada lah. Tinggal maklum saja. Salih Alaihi Muhammad. Pakcik pun tak ada dah. Tinggal makcik je. Sepanjang dia berkahwin tu, Salih Alaihi Muhammad, apakah niat perkahwinan tu? Cabang betul-betul. Waktu kita kahwin hari tu ni, betul-betul tak dalam hati ni, macam mana kita nak buat ibadat tu, niat kahwin tu kerana Allah semata-mata. Kalau betul lah waktu kahwin tu, dalam hati tu letak tu, aku kahwin ni kerana Allah, barakah insya-Allah. Barakah insya-Allah. Tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, 30 tahun hidup dalam barakah. 30 tahun hidup dalam bimbingan, hidup dalam kasih sayang. Macam mana perkahwinan nak jadi, Allahumma salli alaihi Muhammad, sakinah. Yang dalam perkahwinan sakinah itu ada mawaddah, ada rahmah. Kan kita perkahwinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ulama kata apa? Mawaddah dan rahmah duduk di dalam perkahwinan yang sakinah. Sakinah ni apa? Bukan bini dan nama sakinah. Dia kata apa? Saya mengharapkan dalam perkahwinan saya ini ada sakinah. Maka anak pertama yang lahir tu, saya nak bagi nama dia sakinah. Tuan tanya, macam mana dengan perkahwinan kamu? Alhamdulillah, dalam perkahwinan saya ada sakinah. Sungguhlah anak dia ada buah nama sakinah. Anak nombor 2 perempuan, buah nama mawaddah. Anak nombor 3, buah nama rahmah. Jadi misi. Betul tak? jadi misi nama Kak Rahmah nama dia. Subhanallah. Itu dalam Salih Alaihi Muhammad. Bukan nama, tapi nak dapat rahmah, niat kena betul dulu. Nak dapat sakinah, niat perkahwinan tu betul dulu. Untuk yang mana tak kahwin lagi, betul niat elok. Kita pesan kat anak-anak kita ni, betul-betul nak kahwin dengan dia ni pasal apa?
Yang betul-betul nak kahwin dengan kawan ini pasal apa? Pasal handsome dia kah? Pasal kereta dia kah? Pasal motor dia kah? Oh, jangan main tuan-tuan, anak-anak kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad duk berkenan kat kawan tu pasal kereta dia. Sungguh ni cerita betul-betul ya tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Rupanya saya pun baru tahu ada satu grup yang depa pakai kereta, satu kereta yang khusus sebab kereta tu orang perempuan minat, budak-budak perempuan minat. Saya Muhammad, kereta tu bukan kereta baru-baru ni, kereta lama-lama sikitlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ada yang macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Kahwin pasal apa? Sebenarnya kahwin tu pasal apa? Oh, kahwin kerana Allah SWT. Betul kahwin kerana Allah. Kalau betul kahwin kerana Allah, Allah akan bagi bimbingan kat kita. Allah akan bagi rahmah, Allah akan bagi kasih sayang dia. Allah akan bina sakinah dalam keluarga. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak? Selama kita bekerja, selama kita berkahwin, waktu kita mula dulu, kita tak mula kerana Allah. Bukan semua orang. Kita dulu bukan mengaji macam ni. Zaman kita dulu nak cari mengaji pun susah agak dah. Saya ingat dulu-dulu waktu saya kecil-kecil tuan-tuan, kalau tak pergi mengaji di masjid, kita punya pengajian kita tuan-tuan, apa dia lagu apa? Forum Perdana Hewal Islam. Kan? Sampai hafal lah lagu tu, sampai lah ni lah. Forum Perdana Hewal Islam, malam Jumaat tu berhimpun depan TV tengok Forum Perdana Hewal Islam. Saleh Somad, Datuk Dr. Harun Din, Datuk Dr. Hassan Din, Datuk Hassan Ali, kan, Datuk Ismail Kamus, tu Saleh Somad, Ismail Dictionary dia panggil. Saleh Somad tuan-tuan. Subhanallah, Saleh Somad semua tu almarhum belakang dah. Tinggal Dr. Hassan Ali je apa ni masih duduk sihat elok lagi. Nama Saleh Somad tuan-tuan. Kita mengaji ni tu lah. Allah yang mengaji pak-pak mak kita lah. Kita mana duduk mengaji waktu tu. Mana reti nak niat-niat ni bab-bab ni tak tahulah. Saleh Somad mengaji bab taharah bersuci ni pun umur 40 dah. Kenapa Saleh Somad? Umur 60 pun dah mengaji bab haid nifas. Bab haid nifas mandi wajib. Saleh Muhammad. Tok mengaji, tok mengaji. Hei, tok haid pun tak ada dah. Dia kata, tok Wan pun mati lama dah. Ada baru nak belajar mengaji lah Allah. Nak buat macam mana mengaji lah. Lah tok baru tahu kena buat lagu tu. Dia kata, ya Allah, sallallahu alaihi tuan-tuan jahilnya kita ni. Yang tu benda paling asas tu pun baru mengaji umur 60-70 tahun. Nu nak cerita bab awal-awal nikah untuk niat. Kita mengaji bab semayang niat betul. Kita mengaji bab wuduk niat betul. Kita mengaji bab niat dalam puasa betul. Yang tu kita mengaji. Tapi dalam bab niat nak ubah adat jadi ibadat dalam urusan kehidupan kita, yang ni kita tak mengaji. Kita tak tahu pun kata nak menikah tu nak kena niat kerana Allah tak. Kita tak tahu pun kata nak kerja tu, nak pergi kerja, dapat kerja mula tu dan niat kerana Allah. Tak ada. Kita tak ada. Ini maksudnya, waktu kita intro mula-mula tu tak ada. Nak mengaji sama, nak belajar. Nak belajar niat kerana Allah bukan sebab nak dapat sijil. Sallallahu alaihi Muhammad, puluhnya mengaji pasal apa ni? Oh, nanti nak dapat sijil. Allahumma salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, lari niat dah. Niat tu bukan lagi kerana Allah, niat tu kerana sijil. Nak dapat sijil aja lah. Tapi tak ada barakah. Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, maka nak buat lagu mana? Kalau kita dah separuh jalan dah menjalani urusan kehidupan kita berkeluarga tanpa kita memulakan niat tu kerana Allah. Macam mana keadaannya kalau kita pergi kerja, selama kita pergi kerja, daripada kita mula kerja tu kita tak niat kerana Allah. Nak buat lagu mana? Di sana ada satu benda nama memperbetulkan niat. Ada nama memperbaharui niat. Ada nama memperbetulkan niat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah SWT, betulkan niat balik dah. Dah mengaji dah. Balik sembang dengan isteri dia. Betul lah kita dulu niat waktu kahwin tu, mana kita niat kerana Allah? Mana ada kita niat kahwin tu kerana Allah? Sallallahu alaihi Muhammad. Abang kahwin dengan saya pasal apa? Pasal tak ada orang lain lah. Dia kata lagu tu, aduh tak patut sungguh. Cik hati kita. Waktu tu mana ada Facebook, Instagram apa. Kita Sallallahu Muhammad tu lalu kot depan dah rumah tepi jalan tang simpang tu. Asyik lalu nampak muka hang. Asyik lalu nampak muka hang. Abang kat mak tu, mak pun pergi minang kawan tu lah. Sallallahu alaihi wasallam ini terkat tu je tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aduh,
Kahwin dengan saya pasal tu je. Pasal tu abang betul-betul terang ni nikah 30 40 tahun dah kita boleh pi anak cucu cicit pun dah. Salih alaihi wasallam apa? Itu petulkan balik niat kerana Allah. Salih alaihi wasallam. Yang cik sudi kahwin dengan abang ni pasal apa? Tak abang dah waktu tu umur 60 70 mana ada abang-abang dah. Waktu panggil apa tu? Pak Hang. Tu Hang. Tok Wan lagi teruk. Ya Tok Wan nikah dengan kita ni pasal apa? Kenapa ni? Aku lupa dah pasal apa, tak tahu. Kita salih alaihi wasallam. Oh, pasal suara Tok Wan ni macam Mak Jaih. Kan sambil duduk kayu geret, duduk lalu rumah tu dah selagi hayat di kandung badan. Kita teratulah berkenan. Allah SWT. Jadi tuan-tuan salih alaihi wasallam, oh tak ada sikit niat nikah kerana Allah, tak ada langsung. Ada yang nikah pasal mak suruh. Dulu kan. Siapa berani kata tak mau? Mak dulu kan. Mai so. Tu apa ni anak tu mai nak minang. Mai nak nikah dengan hama dah. Mak kata boleh cik aku je lah. Senang betul lah. Kan? Itu betul lah. Salih alaihi wasallam. Rata tu je lah. Tuan-tuan salih alaihi wasallam. Buat macam mana? Betulkan balik niat. Perbetulkan niat. Salih alaihi Muhammad. Bila kita perbetul niat. Salih alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Bila kita memperbetulkan niat. Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka di sana jalan dia pun kena betul balik. Macam mana jalan betul balik? Kalau dulu ada buat benda tak kena waktu kerja, jangan buat lagi dah. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kalau dulu dalam perkahwinan kita biar isteri kita tak tutup aurat dengan sempurna, kita biar isteri kita salli alaihi Muhammad sembahyang apa sebagainya tak jaga. Ni mari kita sama-sama betulkan niat kita ni. Niat betulkan niat kita dalam perkahwinan kita. Kita nak niat perkahwinan kita kerana Allah. Bila kita niat kahwin kerana Allah, maka di sana kita kena jagalah. Jaga apa? Kita kena sembahyang elok-elok dah. Kita kena jaga ibadat-ibadat kita. Kita tutup aurat dengan sempurna. Kita banyak apa. Sebagainya. Pasal apa? Pasal perkahwinan kita ni, kita niat kerana Allah SWT. Apa betulkan balik lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Baik, kita sambung. Ya, masalah ke-14. Ni dah mula basuh perbincangan dia lah. Masalah membasuh kencing dan berak dan najis dengan niat kah? Tuan-tuan perasan tak dia dulu dan macam tadi disebut apa? Mengambil air sembahyang dan tayamum, salli ala Muhammad, sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan i'tikaf dan sekalian ibadat. Pasal apa banyak sangat dan ni? Pasal dia menggunakan bahasa Arab yang ditranslate ni. Bahasa Arab dia semua wa kan? Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Was-salat, was-zakat, was-zakah, was-siyam. Dia wa tu maksud dan dia tak ada koma dalam bahasa Arab ni. Salli ala Muhammad dia tak ada koma. Jadi salli ala Muhammad dia semua sama dengan dan. Jadi kita faham dah. Membacuh pula dah. Membasuh kencing dan berak dan najis dengan niat kah? Yang ni kita nak basuh kencing, nak basuh berak. Salli ala Muhammad. Nak cuci najis ni kena niat ke tak? Itu soalan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Yakni kalau menurut sebagaimana kata Imam Nawawi. Salli ala Muhammad. Iaitu sekalian ibadat itu dengan niat tidak pada mafhumnya yang kita boleh faham ialah membasuh kencing dan berak dan najis itu kenalah juga dengan niat. Niat untuk kan dia Allahumma salli alaihi wasallam nak bersihkan tubuh badan daripada kotoran, ini kan perintah daripada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan tahu tak kata basuh berak tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu perintah daripada Allah. Nabi SAW ajak kat kita macam mana cara nak basuh kencing, macam mana cara nak basuh berak. Betul tak ni? Guna apa? Batu. Guna benda kesat untuk bersihkan. 3 biji batu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kemudian guna apa ni? Tuan-tuan guna ayak. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang afdalnya guna benda kesat, kemudian guna ayak.
Kalau di antara dua tu, antara benda kesat dengan benda ayat, yang mana lebih afdal? Guna ayat lebih afdal. Salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Nabi SAW ajak cara dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia perintah daripada Allah untuk kita membersihkan kotoran yang ada pada tubuh badan kita ni. Apatah lagi, bukan setakat kotoran biasa, bahkan najis. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka perlu tak dengan niat? Kalau mafhum daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi yang setiap urusan ibadat itu mesti dengan niat, maka salli ala Sayyidina Muhammad kenalah diniatkan. Kalau kita faham mafhum daripada perkataan Imam Nawawi, maka telah dijawab ulama. Adapun seperti menghilangkan najis itu yang masyhurnya di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i, tiadalah berhajat kepada niat. Tu. Jadi dia cerita tadi, kalau nak faham daripada perkataan, kod nak mudah faham, kod nak faham daripada perkataan Imam Nawawi tadi, yang setiap amalan ibadat mesti ada niat. Maksudnya, kalau kita faham dari situ, kena niat lah nak basuh berak kencing pun. Tapi apa kata ulama? Ulama kata, sallallahu alaihi Muhammad, pada mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sallallahu alaihi Muhammad, tidaklah berhajat kepada niat. Jadi nak basuh kencing, tak payahlah niat saja aku basuh kencing ni kerana Allah. Saja aku basuh berak ni kerana Allah. Saja aku buang najis di tubuh badan aku kerana Allah. Tak perlu disebutkan ataupun diniatkan demikian, kerana dia termasuk dalam bab at-turuk. At-turuk, alif, lam, ta, ra, waw, kaf. At-turuk artinya segala bab, segala yang menanggalkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Perbuatan itu sendiri dah. Perbuatan itu sendiri dah menunjukkan bahawa dia sedang menjalankan perintah Allah. Yang tak sebut pun tak apa dah. Dia ada najis kat badan dia. Oh, tak boleh. Najis ni akan menghalang dia daripada sahnya sembahyang. Maka dia nak sah sembahyang, dia kena buang najis daripada badan dia. Perbuatan buang itu sudah menunjukkan bahawa dia sedang menjalankan perintah Allah. Boleh faham tak ni? Dia tak perlu pada niat lagi dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia nak sembahyang. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Ni takut lagi ada saki baki kencing yang ada dekat kemaluan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia baru lepas kencing saja. Jadi nak bersih, nak pastikan tak ada lagi saki baki kencing yang ada pada kemaluan dia yang menyebabkan lagi tak sah ibadat dia, sembahyang dia. Maka dia bersihkan saki baki kencing tu dengan dia basuh. Maka perbuatan basuh itu sudah menunjukkan bahawa dia sedang menjalankan perintah Allah untuk membersihkan saki baki kencing tu untuk sahkan sembahyang dia. Maka tak perlu lagi kepada niat. Faham tak? Itu pendapat yang masyhur di sisi mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sallallahu Muhammad Hasbahani, ulama cadang untuk kita berdehem selepas berkencing untuk orang lelaki. Sallallahu alaihi Muhammad, ada cara-cara dia lah. Nanti bila sampai bab dia nanti kita akan bincang macam mana cara dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi jangan sampai ke tahap kita ni dimain-mainkan oleh syaitan. Syaitan main kita. Ada lagi tu, tu tak puas lagi tu, tu ada sakit baki lagi tu. Dia keluar dah. Sekali, lagu mana pula ni? Sekali dia masuk pula. Sekali dia pergi pula. Sekali dia keluar pula. Sekali, ada lagi tu. Sekali dia angkat takbir dah. Allahu Akbar. Berasa tak tu kat ujung tu. Rasa macam ada kencing lagi tu. Ada lagi tu, ada lagi tu. Sekali dia boleh batalkan sembahyang dia. Dia pergi tandas pula dia buat. Dia kena main dengan syaitan. Salat simak. Dia panggil apa? Wah-wah. Kita duduk kalau ni apa bunyi dinosaur ke apa? Saya bergegak pintu-pintu bilik ayam. Pasal apa Pak Long okey tak ni? Okey. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan saya kena main dengan syaitan. Ambil wuduk tuan-tuan sampai biru hijau muka dia. Kita habis sembahyang lah tuan-tuan. Waktu kita nak pergi sembahyang, kita ambil wuduk, dia duduk ada ke depan tempat wuduk tu dah. Buka baju. Ada pokok masjid kan, sini buka baju ni, sangkut baju dia, tak pakai baju ni. Dia kocok ayat tu, cucra.
Jujur aku cakap ayat tu. Nawaitu Sauma Ghadin. Aduh, puasa bulan. Aduh, nawaitu angkat boh kat muka. Boh kat muka. Tak boleh lagi dia boh kat muka pula. Dia boh kat muka. Kita habis mayang dia ambil wuduk tak habis. Kena main dengan syaitan. Ya kan? Salat Sayyidina Muhammad. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi yang ni kita faham dah. Salli ala Sayyidina Muhammad menanggalkan. Maka meninggalkan itu salli ala berarti meninggalkan. Maka meninggalkan itu tiada berhajat kepada niat dan telah ada naqal ulama akan ijma' padanya. Maksud ada salli ala Sayyidina Muhammad, naqal daripada ulama, ijma' maksudnya ulama-ulama sepakat tentang dia bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak perlu kepada niat apabila kita membersihkan kotoran pada tubuh badan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kencing dan berak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan dia sebahagian dia termasuk pada bab at-turuq, yakni meninggalkan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buat perbuatan kita itu sudah menunjukkan bahawa kita sedang menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang masalah ke-15, masalah meninggalkan berzina dan sekalian maksiat. Tidakkah dengan niat? Kalau kita dengarkan hadis segala amal itu dengan niat, maka meninggalkan maksiat itu pun dengan niatlah juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dipaham macam tu. Masalah dia kata apa? Meninggalkan berzina tu salah satu daripada contoh maksiat besar kan? Ataupun sekalian maksiat lah. Kita nak tinggal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengumpat, nak tinggalkan berzina, nak tinggalkan minum arak, nak tinggalkan apa saja urusan maksiat. Kalau kita nak tinggal, kita kena niat dah nak tinggalkan maksiat tu. Nak faham macam tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita faham hadis tadi, segala amal itu dengan niat. Meninggalkan maksiat itu pun amal juga. Perbuatan juga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi nak kena niat tak? Saja aku tinggalkan maksiat ini kerana Allah. Salli Sayyidina Muhammad. Berhenti rokok, nak isap rokok. Tinggal rokok tu. Saja aku tinggalkan rokok ni kerana Allah SWT. Niat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, dia sebut, kalau kita dengarkan hadis segala amal tu dengan niat, maka meninggalkan maksiat dengan niatlah juga kot. Tentu lebih kurang. Al-jawab. Saya jawab dah. Demikian juga masalah ini dijawab ulama seperti masalah sebelumnya, yakni masalah 14. Sama. Iaitu tiada berhajat kepada niat kerana masuk dalam bab at-turuk, yakni meninggalkan juga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Meninggalkannya. Jadi perbuatan itu sudah menunjukkan bahawa ketaatan. Taat pada perintah Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok macam mana Allah bagi kat kita pahala sangat banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buat baik, benda yang Allah perintah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benda yang Allah perintah wajib buat dapat pahala, tinggal buat dosa. Perintah sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Jasmi Ishak kata nak niat tinggalkan vape juga Ustaz. Dulu dia buat vape tu dengan niat, dengan matlamat dia untuk orang tak isap rokok ganti vape. Setelah berapa lama vape ni ada di pasaran, baru dia dapat tahu bahawa vape ni lagi bahaya pada rokok. Tapi bahaya dia kat dia seorang. Kalau rokok bahaya dua orang. Dia isap rokok, bahaya kat dia, bahaya kat orang sekeliling dia. Orang yang duduk keliling dia lagi double kena. Tapi vape lagi bahaya daripada rokok. Bahaya dia kat dia seorang. Dia tak bahaya kat orang lain, tapi bahaya lagi teruk. Pun termasuk dalam bab menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Maka tak payah buat dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi meninggalkan yang sunat pula, buat yang sunat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa.
Untuk guru saya kata apa? Cucu tukar sikit, tukar sana. Yang sunat buat dapat pahala, tinggal rugilah. Rugilah. Tapi nak dalam fiqh tak dapat apa-apa lah. Yang ketiga makruh, buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Yang keempat haram, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi zina tu apa? Haram. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat dapat dosa, kalau kita tinggal dapat pahala. Ada tak depan kita ni yang berzina? Tak ada. Maksudnya dia dapat pahala tak? Dapat pahala. Dia dapat pahala. Minum arak. Apa hukum minum arak? Arak tu apa hukum dia? Arak. Arak tu najis. Minum dia haram. Babi najis. Makannya haram. Perbuatan tu haram. Benda tu najis. Sallallahu alaihi wasallam. Ada dekat depan saya ni minum arak? Tak ada. Pasal apa? Tak minum arak. Pasal dia benda haram. Kalau kita minum arak, jadi dosa. Kita tak minum arak, dapat pahala. Semaksud dapat pahala kita ni? Tak mau jawab. Dapat pahala tak? Kan kalau kita tinggal boleh dapat pahala, tinggal tak minum arak. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka dapat pahala. Mudahnya nak dapat pahala dengan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Selagi kita tinggalkan, selagi kita dapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu. Jadi sama juga dalam bab meninggalkan kemaksiatan. Seperti mana yang awal tadi ni, bahawa jumhur ulama meletakkan bahawa kepada apa? Bahawa dalam bab at-turuk, yakni meninggalkan ataupun menanggalkan itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tidak memerlukan kepada niat. Allahumma salli ala. Tetapi jika hendak menghasilkan pahala, mahulah juga dengan niat meninggalkan itu kerana menjunjung suruh Allah, ya, supaya berbeza pekerjaan ibadat dengan pekerjaan adat. Kalau nak pahala tu, maka kena niat juga. Niat apa ni? Niat aku meninggalkan semua kemaksiatan ni semata-mata kerana Allah. Kita ni, waktu orang kata meninggalkan perkara yang pernah kita buat dengan meninggalkan perkara yang tak pernah kita buat, itu berbeza mujahadah dia. Orang yang biasa minum arak, nak tinggal arak dengan kita yang tak pernah minum arak, tak sama. Mujahadah dia lebih. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka ganjarannya juga lebih pada mereka ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka minum arak tu jangan main. Orang serokok dan orang serokok. Orang yang biasa serokok, nak berhenti rokok, jangan main-main tu. Dia tengok orang serokok dan dia dah meleleh dia. Lepas makan time paling best serokok. Faham kan? Tambah lepas makan pedas, dia buat cerita. Lagi lepas makan pedas, dia punya sedap nikmatnya lain macam. Kan Allah SWT. Tiba-tiba berhenti rokok. Bila berhenti rokok, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berhenti rokok, kawan-kawan lain, tak usah rokok lah ni. Berhenti dah. Berapa lama dah berhenti ni? 3 bulan. Tu baru nak belanja rokok kan? Tak. Pajak kawan ni. Tapi memang tu memang ada pasien kawan-kawan tu. Tak. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau habaq puasa lah, baru dengan nak belanja makan lagi. Tak pernah belanja makan. Habaq je puasa tu nak belanja makan. Habaq kata berhenti rokok, tak rokok. Sallallahu alaihi wasallam. Dia meleleh. Dia boleh kata apa? Tak apa, sebatang je. Lepas tu lekat balik. Orang yang biasa serokok, orang yang biasa minum arak, dia bukan cerita tengok arak tu. Dia tengok cap arak kat baju orang pun dia teringin dah. Sebab apa? Sebab mujahadah orang yang
pernah melakukan kemaksiatan tersebut untuk meninggalkan itu lebih berat daripada mujahadah orang yang tak biasa. Kita ni kalau arak Allah tengok tu macam najis. Pergi kat pasar raya, tengok dalam peti ais tu, Salih Muhammad, ambil lah capai ayak apa, Coca-Cola ke apa, ambil pergi. Lak kat badan. Dia punya apa? Dia punya wap-wap tu. Tengok balik, lah sebelah Coca-Cola tu ada Carlsberg. Aku rasa tak gamak nak minum Coca-Cola ni. Pasal apa? Pasal duk kembang dengan Carlsberg dalam tu. Padahal boleh minum tak? Boleh Tapi nak cerita macam tu kita punya jijik dengan arak ni. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Tapi tak sama dengan orang yang biasa minum arak. Mujahadah nak tinggal tu. Maka ada orang dia, saya tinggal semua ni kerana Allah SWT. Macam lah ni isu apa, tuan-tuan? Isu takaful. Isu insurans yang tidak syariah. Isu loan, pinjaman-pinjaman yang tidak syar'i, konvensional. Dia buat loan rumah lama dah. Buat loan kereta. Waktu duduk dalam jahiliah dulu ni. Lepas tu, duduk mengaji. Oh, tak bolehlah beramal dengan riba. Allah dan Rasul isytihar perang. Jangan main-main. Riba ni Allah dan Rasul isytihar perang. Dapat orang ni gelisah. Pergi dekat bank. Bank kata, oh tak boleh ni. Kalau nak buat loan, nak refinance balik, kena bawa keluar duit lagi. Berapa banyak ni? Bawa keluar 2,000, 3,000 lagi. Saya bawa keluar duit 1,000. Berapa ribu? Nak kena top up 2,000. 2,000. Nah, ambil 2,000 ni kerana Allah. Saya nak tinggal riba ni. Tahu tak pasal apa? Syarah balik kat kawan, jaga kaunter tu. Tengah kaunter. Pasal apa tahu tak? Ni berurusan dengan riba ni. Ini Allah dan Rasul isytihar perang. Ni kerja apa lama kat sini? Oh, syarah kat kaunter. Kaunter kau kepala sudah aku ni. Ada Salih Ahmad, tuan-tuan. Duk makan apa duit riba ni? Dia kata kat kaunter. Nah, Salih Ahmad, tinggal riba tu kerana Allah dan Rasul. Salih Ahmad, tuan-tuan. Dah beli kereta elok dah. Comel dah beli kereta buat loan syariah Islamik. Maybank Islamik ke? Salih Ahmad, bank apa Maybank public bank Islamik ke apa kaunter Islamik dah dia beli. Habis tengok insurans pula dia ambil, insurans konvensional pula. Salih Muhammad, awak tak boleh ke Ustaz? Tak boleh lah. Pasal apa tak boleh? Pasal dah ada pilihan. Yang halal dengan yang haram. Ayam sembelih dengan ayam kepak. Ayam kepak kepala. Ayam sembelih dengan ayam kepak kepala. Dah ada option. Pergi belilah ayam sembelih. Apa nak beli ayam kepak kepala lagi? Macam itulah contoh dan ibarat yang mudah untuk kita faham. Unless tak ada pilihan langsung. Macam tu 80-an dulu. Mana ada pilihan? Tak ada pilihan langsung. Salih Muhammad. Nak ambil loan rumah. Saya ingat loan rumah. Salih Muhammad. Mana ada loan rumah yang Islamik? Tak ada. Tak ada. Loan kereta. Ada satu. Tak ada Islamik. Takaful baru ada mai kemudian. Dulu sebelum mana ada insurans Islamik? Tak ada. Tapi bila dah ada, wajib pilih yang Islamik. Salih ala Sayyidina Muhammad. Mana? Tuan-tuan, salih ala Muhammad itu. Jadi ada orang, aku tinggalkan semua ni kerana Allah. Aku tak mau buat ni kerana Allah. Pergi bagi tahu pula kat kawan jaga kaunter tu, saya tak mau ni kerana Allah. Senyap pula kawan tu kena lagi sekali. Jadi insya-Allah tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, dalam keadaan kita nakkan pahala dan ganjaran untuk membezakan di antara adat dengan ibadat, maka kita perlu sertakan dengan niat insya-Allah. Jadi salli ala Muhammad, kita akan sambung pertemuan kita minggu depan. Masalah yang berikutnya, mengapa seperti zikir dan membaca dan nembang azan tiada berhajat kepada niat juga? Begitulah kata ulama, padahal bukannya ia termasuk dalam bab at-turuq. InsyaAllah yang ni kita akan bincang pada pertemuan kita minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin
واهدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.